menerangkan tentang alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil dengan flora dan fauna. Alam sekitar meliputi beberapa komponen utama iaitu unit langkas lanskap yang berfungsi sebagai sistem semula jadi tanpa pelibatan manusia termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, batu bata dan sebagainya serta fenomena semula jadi yang berlaku. Sumber sejagat semula jadi serta fenomena fizikal yang tidak mempunyai batasan tertentu seperti udara, air, iklim serta tenaga, sinaran, cas elektrik dan kemagnetan yang tidak wujud hasil daripada aktiviti manusia. Perkataan alam merupakan pinjaman daripada perkataan Arab iaitu alam yang terdiri daripada huruf akarnya ain dan lam. Okey, sekarang saya akan menunjukkan alam-alam sekitar yang ada di muka bumi kita. Mari kita saksikan. Saya mahu menerangkan latar belakang pembangunan pesat. Sejak 20 tahun yang lalu, Malaysia telah mengalami pertumbuhan pembandaran yang pesat apabila dasar pembangunan negara yang menekankan sektor perindustrian untuk dilaksanakan. Perkembangan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk adalah antara penggerak utama dalam kepesatan proses pembandaran di Malaysia. Malaysia telah berkembang dengan pesatnya terutama sejak 2 dekad yang lalu, di mana peratusan pembandaran telah meningkat kira-kira 54% kepada 65% dalam tempoh antara tahun 1991 kepada tahun 2000. Pembandaran ini terus meningkat sehingga kini. Beberapa bandar baru telah dirancang dan dibangunkan hampir di semua negeri atau daerah sebagai pembangkit kepada pertumbuhan ekonomi dan pusat perkhidmatan bandar. Perkembangan dan pembangunan bandar telah menyebabkan guna tanah semakin meningkat untuk membina kediaman, infrastruktur, pertanian, pembangunan dan juga perindustrian. Kebanyakan kawasan yang dibangunkan ini dahulunya merupakan kawasan pertanian dan kawasan hutan yang terbiar. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah binti Hassan. Sekarang saya akan menerangkan mengenai faktor yang mendorong pembangunan pesat ini berlaku. Saya ambil daripada satu artikel yang mana daripada menteri kita yang lepas iaitu Datuk Seri Najib Razak. Dia berkata kejayaan Malaysia dalam mengurus pertumbuhan bandar utamanya yang membangun dengan pesat disokong oleh asas ekonomi yang kukuh dan kejayaan program transformasi dilaksanakan oleh kerajaan. Perdana Menteri beliau berkata, apa yang dikecapi Malaysia hari ini mencerminkan trend pembangunan sama seperti yang berlaku pada negeri Asia dan Afrika. Kata beliau, beliau dibantu dengan asas ekonomi yang kukuh iaitu dengan program transformasi ekonomi yang kerajaan laksanakan pada tahun 2010 mewujudkan 2.26 juta peluang pekerjaan, yang mana 1 juta daripada itu adalah pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Seterusnya beliau berkata juga kerajaan juga sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat yang tinggal bandar seperti mewujudkan program membina ribuan rumah mampu milik untuk mereka yang berpendapatan rendah. Malah katanya kerajaan hanya mengenakan cas rawatan serendah RM1 di klinik satu Malaysia, mengecualikan cukai kepada barang makanan yang tertentu, menyediakan kursus latihan
dan pelbagai inisiatif termasuk insentif perniagaan khasnya kepada perusahaan kecil dan sederhana yang menjadi tulang belakang bidang ekonomi negara. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi pembangunan pesat berlaku. So apa yang mempengaruhi? Yang pertama dari segi aspek alam sekitar, iaitu pertanian lah kan. So penukaran tanah dari hutan kepada pertanian telah mengakibatkan berlakunya penebangan hutan secara meluas. Selain daripada mengurangkan jumlah hutan asal daripada biodiversal dan hidupan liar, penebangan hutan juga turut menyumbang hakisan tanah, pemendapan tanah, kerosakan cerun dan tanah runtuh dekat Malaysia. Penebangan hutan yang berterusan dan kemusnahan hutan di kawasan tadahan air akan menjejaskan bekalan air dan kualiti sumber air. Seterusnya, menjejaskan kemampuan pengambilan semula air bawah tanah dan menyebabkan lebih banyak banjir di kawasan tanah rendah berlaku. Yang kedua adalah sisa pembuangan ataupun sisa pembentungan. Perkhidmatan pembentungan dan sisa buangan telah diswastakan di Malaysia untuk memperbaiki pengurusannya. Bagaimanapun, masih terdapat kebimbangan dengan kesan alam sekitar daripada kemudahan ini. Pembuangan industri telah menjadikan masalah toksik dan sisa buangan bahaya lebih teruk. Masalah ini dan kesannya akan menjejaskan manusia, dan masalah ini termasuklah macam pencemaran berat, iaitu pencemaran berat nitrogen dan sulfur dioksida. Assalamualaikum, nama saya Rosalinda. Jadi sekarang saya akan terangkan kesan-kesan daripada pembangunan. Seperti mana yang kita tahu, setiap yang berlaku pasti mempunyai kesan, sama ada kesan baik atau kesan buruk. Jadi sekarang saya akan terangkan kesan baik dan kesan buruk daripada pembangunan. Antara kesan-kesan baik pembangunan adalah yang pertama, ia akan meningkatkan sistem perhubungan dan sistem pengangkutan. Seperti yang kita tahu, di Kuala Lumpur terdapat komuter, monorail, LRT, bas dan kereta api. Jadi ini akan memudahkan penduduk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini adalah kerana bila terjadinya sesuatu pembangunan atau pembandaran, ia akan meningkatkan jumlah penduduk. Jadi kita haruslah meningkatkan sistem pengangkutan dan perhubungan agar penduduk senang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah pembangunan akan meningkatkan peluang pekerjaan kepada penduduk. Hal ini kerana apabila jumlah penduduk bertambah, maka banyak industri-industri baru akan dibuka. Jadi apabila industri tersebut dibuka, mereka memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan operasi mereka. Jadi hal ini telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada penduduk. Kesan yang ketiga adalah ia akan meningkatkan taraf hidup kita. Hal ini kerana apabila banyak peluang pekerjaan yang disediakan, maka kita akan mendapat pendapatan yang lumayan. Jadi kita boleh memenuhi keperluan kita masing-masing. Selain itu, terdapat juga banyak peluang pendidikan untuk kita. Jadi dengan adanya pendidikan, kita akan mendapat kerja yang bagus dan juga gaji yang bagus, terusnya meningkatkan taraf hidup kita. Okey, jadi sekarang kita akan bergerak kepada kesan-kesan buruk pembangunan. Antara kesan-kesan yang pertama adalah kesesakan lalu lintas. Hal ini kerana apabila berlakunya pembangunan, ia akan menambahkan bilangan penduduk. Jadi kita tidak tahu, mungkin satu keluarga itu mempunyai lebih daripada sebuah kenderaan. Jadi ia mengakibatkan terlalu banyak kenderaan dan jalan raya tidak mampu menampung jumlah kenderaan tersebut. Selain itu, terjadi juga pencemaran akibat pembangunan. Antara pencemaran yang berlaku di dunia adalah pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara dan juga pencemaran bunyi. Kita pergi kepada dua pencemaran yang dominan di negara kita, iaitu pencemaran udara dan pencemaran air. Pencemaran udara adalah disebabkan oleh asap-asap yang dilepaskan oleh kenderaan di jalan raya, dan juga ia juga boleh datang daripada asap yang dilepaskan oleh kilang-kilang. Selain itu, pencemaran air juga adalah berdasarkan sisa buangan daripada rumah dan juga sisa buangan pepejah daripada kilang-kilang tersebut. Okey, jadi itu sahaja untuk kesan-kesan pembangunan, sama yang kesan baik dan kesan buruk. Meneruskan dengan
terhadap khazanah warisan tempatan hasil karya jurubina dan tukang-tukang pada zaman silam yang terdapat pada pembangunan-bangunan lama yang ditempatkan untuk dilewati ataupun untuk kita untuk melawat tempat-tempat macam tu, tempat museum. Di bandar-bandaraya seluruh Malaysia, sebilangan besar pembangunan lama adalah yang terdiri daripada rumah-rumah kedai yang lama. Ciri ataupun karakter bandar-bandaraya ini adalah hasil integrasi dan permainan bahasa Carapura, iaitu bahasa urban yang melibatkan pembangunan sebuah seperti masjid-masjid, pembangunan pentadbiran kerajaan, istana dan rumah-rumah kedai yang lama. Bilangan rumah-rumah kedai yang banyak dengan keunikan yang tersendiri menjadikan sebagai asas kepada identiti bandaraya di negara ini. Apa yang dikesali pada ketika ini adalah bagaimana kita sering mengabaikan kepentingan pembangunan lama ini. Rumah-rumah kedai ini dirobohkan semata-mata adalah kehendak untuk meningkatkan status ataupun tahap pembangunan bandaraya dengan ciri-ciri rupa bandaraya yang moden. Tapi ketika ini konsep pemeliharaan dan pengekalan masih tidak diterima ramai kerana ia dianggap sebagai anti pembangunan. Perkara ini perlu diteliti dan diberi perhatian supaya pemusnahan secara mendadak dan pemikiran anti pemeliharaan dapat dibendung dan digantikan dengan satu konsep pembangunan yang mengambil kira idea-idea pemeliharaan yang dapat mengekalkan nilai-nilai warisan setempat di samping menjamin pembangunan kita semua. Sekian daripada saya.